Dah lagi 1 minit 46 saat. Okey, 1 minit 30 saat lagi sebelum kita mulakan kelas. Dah ada 34 murid Cikgu yang tak dah. dengar lah cikgu cakap apa. Ya, Iman. Okey, kita tunggu lagi 1 minit. Okey, sampai timer ni habis. Cikgu tak Ya. dengar suara. Yelah sebab ada video ni. Sebab ada video. Sekejap Okey, boleh dengar suara cikgu tak? Boleh. 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 Kita akan mulakan kelas. Okey, so cikgu nak check berapa orang yang dah ada. Okey, so dalam 34 orang lah. Okey, daripada gabungan 3 kelas. Okey, jadi sebelum itu cikgu nak ucapkan Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat tengah hari kepada semua murid-murid kelas 1 UUM, 1 UITM serta 1 USM. Okey, baik, untuk hari ini nampaknya kehadiran sangat memberangsangkan. Okey, jadi cikgu harap kamu akan kekal bersama cikgu sampai habis kelas kita pada hari ini, okey? Sekiranya kamu tidak mendengar suara cikgu dengan jelas, tolong tulis di ruangan mesej. Okey? So sebelum itu, sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak bawa awak tengok sesuatu. Okey, kejap Okey kelas, boleh nampak tak apa yang cikgu tunjukkan dekat situ? Tu gambar Nampak. Okey, gambar apa yang cikgu tunjukkan? Stesen kereta Cuba api. tulis dekat ruangan mesej. Gambar Tulis. rumah. Awak rasa kat mana? Okey, gambar Gambar rumah, rumah. stesen kereta api. Okey, agak-agak tempat ni ada dekat mana ya? Ada kat Malaysia tak? Ada. Tengok langit dia biru, lepas tu cahaya matahari dia cantik. Okey, cikgu nak bawa awak pusing-pusing tengok stesen kereta api sebab kita PKP kan, jadi ramai yang tak nampak stesen kereta api tu macam mana. Okey, so kita tengok. Dekat sini adalah tempat stesen kereta api lah. Okey, kita pusing-pusing. Okey, ini kat kawasan, bukan kawasan bandar lah. Okey, kita pusing, kita tengok. Okey, apa yang kamu boleh nampak dekat stesen kereta api ni? Apa yang kamu nampak? Ada apa? Landasan kereta api. Okey, ada landasan kereta api. Lagi ada apa dekat situ? Ni dekat sini ada apa ni? Pokok. Pokok. Lagi ada apa? Langit. Warna biru-biru tu, langit, warna biru. Okey, yang ini apa? Ada tak orang buat rumah dekat tepi stesen kereta api? Tak ada. Tak ada kan? So mungkin ini dia punya tempat persinggahan Cikgu. lah ataupun tempat orang menunggu. Ya? Saya tak nampak apa-apa. Tak nampak? Yang lain boleh nampak tak? Mungkin lain tak Boleh. nampak. Nampak. Okey, tak apa kalau tak nampak. Okey, cikgu bagi tahu ini adalah kawasan landasan kereta api. Okey, cikgu nak tunjuk apa kena mengena tiba-tiba cikgu tunjuk landasan kereta api. Okey.
Cuba tengok landasan kereta api ni, dia ada satu garis lurus untuk kereta api tu lalu, betul tak? Okey, apa yang boleh kamu kaitkan dengan perkara yang telah kita belajar sebelum ini dengan landasan kereta api ni? Apa topik dia yang kita Garis. belajar? Garis rentas lintang. Garis rentas lintang? Bukan. Apa dia ni? Garis apa? Dia bermula dengan huruf S. S. Garis? Garis selari. Yes, garis selari. Okay. So kita kena tahulah kegunaan garis selari dalam kehidupan seharian. Biasanya murid-murid akan cakap, kenapa kita nak belajar garis selari ni cikgu? Bukannya kita nak tahu pun dekat dalam kehidupan seharian kan. Inilah dia kegunaan dia, okay? Untuk kita membina landasan kereta api. Jika tiada garis selari, kita akan membina satu landasan yang sengit, bengkang-bengkok. Boleh tak kereta api tu lalu kalau garisan Tak boleh. landasan ni bengkang-bengkok? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Okeylah. Nanti dia akan tergelincir dan akan jatuhlah gerabak tu. Okey, so ini adalah salah satu yang sangat mudah. Okey, bagi awak tengok gambar dulu kan. Okey, jadi kita akan mulakan kelas kita pada hari ini. Sekejap ya. Okey, sekejap. Dia tengah present. Okey, so boleh nampak slide yang cikgu tunjukkan? Nampak. Boleh. Slide tu warna apa tu? Warna apa? Pink. Kuning. Fish. Slide ini Fish. berwarna? Fish. Okey. So kita masih di dalam bab 8. Lama bab 8 ni. Okey. So bab 8 garis dan sudut. Tetapi kita telah hampir ke penghujung bab lah. Okey, sebelum itu kita imbas kembali apa yang telah dipelajari pada kelas yang lepas. Cikgu tak dengar suara Ingat cikgu. balik. Apa dia? Tak dengar suara cikgu. Tak dengar. Yang lain boleh dengar tak? Boleh. Yang pakai telefon tu mungkin kena kuatkan Tak say slow volume. cikgu. Kuatkan volume atau kalau ada earphone boleh cuba pakai earphone, okey? Kalau tak dengar juga boleh tengok slide yang cikgu tunjukkan di skrin. Okey, so inilah tadi yang kita tunjukkan dekat dalam landasan kereta api tu. Nama dia adalah garis selari. So yang ini yang cikgu tanya dalam Google Form hari tu. Garis selari ditunjukkan dengan garisan anak panah. Tapi ramai yang jawab pelik-pelik. Tembereng garis dah. Main tanda aja. Okey, so garis lari akan ditanda menggunakan anak panah. Okey, so ini adalah contoh-contoh penggunaan garis lari dekat landasan kereta api ataupun nak buat almari. So kalau nak buat almari, kita kena tahu macam mana nak menggunakan garis lari. Kalau tidak, nanti almari kita akan roboh kalau garisannya tidak selari. Okey. So ini boleh nampak tak dekat situ ada garis A, B. Apa nama garisan ni yang kita dah belajar sebelum ni? Garisan Garis ni dia rentas bersilang. lintang. Okey. So nama dia adalah garis rentas lintang. Dia akan duduk ataupun bersilang di atas garis selari tersebut. Okey, ni refresh. Okey, kemudian lepas tu kita ada belajar 3 jenis sudut. Okey, cikgu buatkan dalam bentuk peta buih. Peta ni bulatan lah. Okey, kita namakan dia peta buih. So, apa kita punya sudut yang telah kita pelajari sebelum ni? Yang pertama, nama dia adalah Sudut Sudut sepadan. 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 Apakah bentuk sudut sepadan ni? Nampak warna hitam? F. Bentuk huruf apa? F. F. Okey. Yang kedua, sudut Selang seli. selang seli. Bentuk dia bentuk Z. Z. Pandai. Okey, yang terakhir yang kita dah belajar adalah sudut Sudut Pendalaman. pedalaman. pedalaman. Bentuk dia bentuk U. bentuk U. 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 Okey.
So, kelas minggu lepas kita cuma belajar bentuk, okay, kita nak kenal pasti kat mana kita punya sudut-sudut ni. Untuk hari ni kita akan kira. So kalau awak faham bentuk ini, awak mesti boleh mengira dengan betul. Okay. So ini adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sorry. Okay, so yang pertama kita akan menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari. Okay, dia akan bagi soalan. Kita kena tengok selari ke tak selari berdasarkan sifat-sifat sudut yang berkaitan dengan garis rentas bintang. Contohnya, sudut sepadan dan sudut selang-seli nilai dia sama. Kalau sudut pedalaman, contohlah M tambah dengan K. Berapa jumlah sudut pedalaman? Berapa jumlah dia? M tambah K untuk sudut pedalaman 180 darjah. Okey. So ini sifat yang awak kena ingat. Okey, yang kedua, kita akan menentukan nilai sudut. Maksudnya kita akan mengira lah menggunakan kalkulator. Okey, dan yang terakhir yang baru yang kita akan tengok hari ni sangat menarik iaitu mengenal dan mewakilkan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi kehidupan sebenar. Okey, so ini adalah 3 perkara yang kita akan belajar untuk hari ini. Okey, ini adalah soalan di dalam buku modul B, muka surat 57. Okey, semua dah buka modul ke belum? Dah. Okey, tapi cikgu conting kat sini lah sebab dia tak berapa ni kan. Okey, so cikgu conting kat sini. Okey, kita baca soalan sama-sama. Dalam setiap rajah yang berikut, tentukan sama ada garis lurus AB. Okey, so cikgu akan gariskan kata kunci. Tentukan sama ada garis lurus AB dan CD adalah selari atau tidak. So mana AB? Nampak? AB, CD. AB, CD, AB, CD. So ada dua garisan dekat dalam setiap soalan tu, kita kena tengok dia selari atau tidak. Macam mana kita nak tahu dia selari ke tak? Okey, so kita ingat kalau sudut sepadan, okey, sudut sepadan kan bentuk dia bentuk F. Okey, dia punya sudut mesti sama. Okey, contoh kita tengok soalan A. Siapa tahu ini sudut apa? Sepadan, selang-seli atau sudut pedalaman? Okey, siapa nak cuba? Kalau awak tak nak bagi tahu, awak boleh tulis kat ruangan mesej. Okey, ada yang kata sudut sepadan lagi, yang lain? Sepadan. Boleh tulis, Sepadan. Okey, sepadan. Okey, kita tengok betul tak sudut sepadan yang berbentuk F. Kita tengok, cikgu akan highlightkan menggunakan warna orange. Okey, sudut sepadan bentuk dia bentuk F. Okey, so kat sini kita punya sudut. Maksudnya dekat situ kita akan cuba garis. Okey, kemudian kita akan buat macam ni. Ada tak bentuk F dekat situ? Nampak tak bentuk F? Okey. Sudut sepadan, dia punya nilai mesti sama. Okey. So berapa yang awak nampak dekat situ? Berapakah dia punya sudut? 85 dan juga 70. Jadi sama ke tak sama sudut tu? Tak. Tak sama. Maksudnya tak sama. Jadi kalau tak sama, adakah garis lurus AB dan CD selari atau tidak? Tidak. Selari. Yes, tidak. So dekat buku awak tulis jawapan. Tidak selari. Okey? Kalau soalan tanya, berikan justifikasi. Awak cakaplah sudut ni adalah sudut sepadan. Okey, nilai sudut di dalam soalan tidak sama. Jadi jawapannya tidak selari. Okey, untuk soalan B. Dekat sini dia confusekan kita sikit. Dia bagi 3 nombor. 97, 83, 97. So ada 3 nombor. Siapa boleh bagi tahu dekat cikgu apakah nama sudut bagi soalan B? Okey, tuliskan dekat ruangan mesej. Sudut apa nama selang-seli. sudut?
Salah. Sudut Okey, pedalaman. tulis. Okey, lagi cuba. Okey, cikgu nak tengok awak boleh tulis. Okey, Aliana kata sudut pedalaman. Lagi yang lain macam mana? Sudut pedalaman, Ian kata sudut pedalaman. Lagi? Tulis dekat ruangan mesej. Okey, ramai tulis sudut pedalaman. Okey, Alia Batrisha, Nazmi, Zulaiha, Adham. Okey, semua kata sudut pedalaman. Okey, kita cek. Kita tengok betul tak sudut pedalaman. Apakah bentuk sudut pedalaman? Apa bentuk dia? U. 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 U dia macam ni tau. U dia berbentuk petak. Okey, terima kasih kepada yang respon. Very good. Okey, so daripada soalan ni kita tengok ada tak bentuk U. Ada tak bentuk U dekat sini? Betul tak cikgu buat dekat situ? Betul. Bukan sebab kita kena buat bentuk U tu dekat yang ada sudut. So kita tengok kalau U kita boleh buat dekat sini. Nampak tak? Okey, kejap. Kat sini. Dia macam tu bentuk U. Okey, jadi kalau sudut pedalaman jumlah dia mestilah 180 darjah. Okey, so kita tambahkan kedua-duanya 83 darjah tambah 90 darjah. Okey, tekan kalkulator cepat. Berapa dapat jawapan? 173. 83 tambah 97 dapat berapa? Okay, kalau malu-malu nak cakap, boleh tulis dekat ruangan mesej. Siapa respon, cikgu bagi dia TP3. 180. Okay, Ryan kata 180. Okay, Iman kata 180. Nazahan 180. Okay, betul. Jadi 180 darjah. Okay, so kalau kita dapat 180, ada hal macam mana dapat 181 tu? Okay, apakah jawapan dia? Selari ataupun tidak? Selari. Okey, ingat sudut pedalaman jumlah dia mesti 180. Okey, jadi jawapan dia adalah selari. Very good. Okey, yang respon dekat mesej pun bagus. Okey, yang terakhir untuk soalan C. Okey, dia bagi 56 dan 124. Apakah nama sudut ini? Tengok dia punya kedudukan tu Sudut macam mana. selang-seli. Okey, kita tengok kalau sudut selang-seli bentuk dia bentuk Z. Okey, kita tengok boleh tak jadi Z? Okey, katakanlah cikgu ambil daripada sini. Betul ke tu sudut selang-seli tu? Okay, kalau macam tu tak Betul. boleh. Alah, mana boleh macam tu, nampak dia macam ni. Yang ni satu dekat sini. Kalau satu lagi selang-seli dia kena ada dekat sini. Okey. So macam mana kita nak tahu dia sudut apa? Okey, ingat tak sebelum ni kita ada belajar mengenai sudut yang dekat depan tu. Yang sudut duduk depan-depan. Apa nama dia? Sudut yang berada di depan. Apakah nama sudut tersebut? Bertentangan. Sudut bertentangan. Sudut bertentang bucu, betul tak? Bertentangan lah. Okey, so kita boleh guna dekat sini. Okey, katakanlah ni 56 kan. So dia juga boleh digunakan dekat depan ni. Okey. So 56 dekat sini, sudut bertentangan bucu dia dekat sini adalah 56. So bila cikgu buat macam ni, barulah dia boleh jadi sudut pedalaman. Okey, nampak cikgu buat U. Okey. So 1, 2, 4 tambah dengan 56 dapat berapa? 6 tambah 4, 10, 6, 7 dapat 180 darjah. So adakah garis lurus AB dan CD ni adalah selari ataupun tidak? Dapat Selari. 180 kita kira. So jawapannya apa? Selari. Okey, ingat kalau kita nak buat sudut selang-seli, dia mesti satu dekat kiri, satu dekat kanan. Kalau dia punya kedudukan tak boleh jadi macam tu, maksudnya dia bukan sudut selang-seli. Okey, this one is very simple lah, sangat mudah. Just tentukan sahaja, okey. Soalan ni sebab dia mudah jadi adalah TP2. Okey, seterusnya kita akan pakai kita punya apa nama ni, slide.
Okey, seterusnya kita akan cuba jawab soalan pada muka surat sebelah iaitu muka surat 58. Okey, so dekat sini kita akan soalannya adalah selesaikan masalah yang berikut. Okey, soalan ini adalah soalan yang memberi awak TP3, tahap penilaian 3. So kalau awak boleh jawab soalan-soalan dekat sini, awak akan dapat TP3. Okey, so kita tengok soalan dahulu. Baca, jangan jadi malas baca. Okey, dalam raja di bawah PQR dan STU ialah garis lurus. Garis lurus, berapakah dia punya sudut? Berapakah sudut bagi garis lurus? 180. Okey, 180 darjah. Okey, PQR ni dekat bawah dapat PQR STU. Okey, cari nilai X dan nilai Y. Okey, nilai X dan nilai Y. Okey, yang pertama dia dah bagi jalan kerja. X sama dengan 180 darjah tolak berapa? Okey, cuba tengok dekat sini, X tu dekat sini. Okey, X dekat sini. So kita boleh kenal pasti apakah bentuk sudut untuk X. Apakah nama sudut tersebut? Sudut sepadan, sudut selang-seli Sudut pedalaman. ataupun sudut pedalaman. Sudut pedalaman tak boleh, cikgu tak nampak Sudut pun macam mana dia. selang-seli. Sekejap, sudut pedalaman. Okey, dia ada dua jenis. Yang pertama boleh jadi sudut pedalaman. Okey, sudut pedalaman tu kalau dekat sini. Okey. Ni boleh jadi sudut pedalaman ataupun yang kedua, okey, dia boleh jadi sudut selang-seli. Okey, macam mana dia boleh jadi sudut selang-seli? Cikgu buat Z. Sini, sini, sini. Okey, kalau dekat sini adalah X, maka di sini pun adalah X. Okey? So dekat sini pun adalah X. Dia boleh jadi dua sudut. Okey. So 180 darjah tolak berapa nak dapat nilai X tersebut? Tolak berapa? 47. Macam mana dapat 47? Tak boleh 47. Okey, kita gunakan sudut pedalaman lah. Sudut pedalaman dapat macam simple sikit. Okey, kita buat macam ni. Okey, maksudnya dekat sini jumlah sudut pedalaman mesti dapat 180 darjah. So sekarang kita ada 118 dan juga X. Maksudnya dia akan jadi macam ni. Tambah X. 118. 118 darjah tambah X sama dengan 180 darjah. Boleh faham tak dekat situ? Kenapa jadi macam tu? Boleh. Faham ke tak? Okey. Jadi berapa cikgu nak isi dekat dalam kotak ni? Kalau X dekat sini sama dengan 180 darjah. 118 adalah nombor positif. Pergi sebelah kanan jadi Negatif. apa? Negatif. Iaitu tolak. So tolak dengan 118. Okey, bagus. Okey, cepat tolak dapat berapa? 62. 62. 62 apa unit dia? Darjah. Darjah. Jangan lupa buat darjah. Okey. So kita dah dapat X iaitu 62 darjah. Okey. Kemudian kita kena cari Y. Y sama dengan 180 darjah. Tolak dia bagi sudut RTS. Okey, jika dia bagi sudut RTS. Huruf apa yang duduk dekat tengah-tengah tu? T. RTS. Okey, T. Maksudnya sudut RTS ni adalah sudut yang berada di huruf T. So kita tengok RTS dekat sini, nampak? RTS dekat sini. Okey. So kita kena cari yang dekat sini baru kita tolak dengan X untuk dapatkan nilai Y. Okey, cikgu akan padam sebab nanti awak confuse. Padam kat sini. Okey, sekejap ya. Okey.
So kita nak cari RTS tu berapa? Kita kena cari sudut RTS. Apakah nama sudut untuk RTS ni? Sudut sepadan, sudut selang-seli ataupun sudut pedalaman? Tengok betul-betul RTS. Kat sini, kita nak tengok dekat sini. Cari dekat sini dulu RTS. Sudut mana tu? Nampak tak dia ada kena-mengena dengan apa? Cikgu tunjuk Sudut gerak turn selang-seli. guna pensel. Yes, very good. Sudut selang-seli. Nampak tak cikgu buat Z ni? Okay, cikgu buat Z. Sini, turun bawah, naik sini. So sudut selang-seli RTS adalah sama dengan sudut yang ada dekat R. Okay, berapakah sudut dekat R ni? Ni berapa ni? 47 darjah. 47. Jadi sudut yang berada di RTS pun berapa kalau selang-seli? Dia mesti sama. So berapa dekat sini? 47 darjah. 47 darjah. Okey. Nampak? Automatik kita tahu kita boleh isi dekat sini. 47 darjah. Okey, terima kasih juga Kak Putri Hadatul Aish respon kat situ. Okey, tolak X. Tadi kita dah cari X. So berapa kita dah isi dekat tempat kosong ni? 62. 42 darjah. 62 darjah. Okey, cepat kira guna kalkulator dapat berapa? 180 tolak 47 tolak 62 dapat berapa? 71. 71 darjah. 21. 1 darjah. Nampak? Senang ke susah ni kalau kita tahu? Senang. Senang, betul tak? Okey. Yang penting bila gambar macam ni, mata kita kena jadi 3D tau. Kita kena, oh kalau gambar macam ni nampak bentuk Z. Gambar macam ni nampak bentuk U. Bila kita tahu bentuk-bentuk tu, automatik kita boleh tahu dia punya sudut. Okey. Baik, seterusnya kita buat soalan B. Okey, kita akan buat soalan A dan B sahaja. Okey, B. Okey, dalam rajah di bawah B, C, D, E dan G, F, C ialah garis lurus. Nampak garis lurus, terus tulis 180 darjah. Okey, cari nilai X dan nilai Y. Okey, X dekat sini, Y dekat sini. Okey, untuk nilai X. X dekat sini. Apakah nama sudut ini? X tu duduk dekat dalam. Okey, sebelah 111 darjah. Sudut sepadan. nama tu? Salah, bukan sudut Untuk sepadan. pedalaman. Sudut pendalaman. Bukan pendalaman tau. Pendalaman tu duduk dekat dalam. Sudut pedalaman. Okey, cikgu akan buat macam ni. Bentuk U. Okey, so maksudnya dekat sini sudut pedalaman dia akan jadi 180 darjah. Jumlahnya mesti jadi 180 darjah. Sudut apa yang duduk dekat dalam U tu? Ada dua sudut. 111. Apakah? Okey, 111. 111. Tambah dengan apa? Tambah dengan apa? X. X. Tambah X. Okey, berapakah jumlah dia? 180 darjah. 180. Okey, 180 darjah. 180. So nak cari X, 180 darjah, 110 nombor positif, pergi sebelah jadi Negatif. negatif ataupun tolak 110. Berapa? 110 pula, 111. Video je cikgu tulis. Okey, 111 kat sini. Okey, sementara cikgu padam ni. Okey, kira 180 tolak 111 berapa? 69 darjah. 69. 69 69. darjah untuk nilai X. Okey, kita baru dapat satu. Okey, buat tanda hashtag tu untuk nilai X. So kita dah dapat dekat sini 69. Okey. Yang kedua kita nak cari Y. Y. Okey, macam mana kita nak cari Y? Apakah sudut yang terlibat? Okey, cikgu bagi dua clue. Sama ada sudut sepadan ataupun sudut selang-seli untuk cari Y. Tengok betul-betul di manakah Y dan berapa, apakah sudut yang terlibat. Okey, Y duduk dekat D tu. Sudut apa ni?
Garis ni Y kan? Okey, cikgu garis dekat Y ni. Ada satu garisan. Allah hai, saya ingat dah. Okey, kejap. Okey, dekat sini cikgu akan buat satu garisan. Nampak? Okey. Sudut Y dekat sini. Dia boleh sama dengan sudut apa? Sudut sepadan. Okey, dia sepadan tapi dia bukan dekat sini sebenarnya. Okey, kita tahu susah pula tulis kat sini. Okey, kejap Cikgu rasa cikgu akan tukar kepada sudut sudut pada. Kita akan tukar kepada kat sini. Cikgu tak nak conteng kat situ. Okey, so dekat sini kat sini tadi kita dapat 69. 69 dekat X. Okay. So kat sini kita boleh dapat satu lagi sudut sepadan bila kita buat macam ni F. Okay. Dekat atas Y tu. Okay, kat sini gambarnya kecil sangat. Okay, dia macam ni. Kat sini D. Dekat sini B. Sini C. Okay, Y dekat sini. Okay, dan dekat sini kita dapat 69. Sini kita dapat 111. Okay, kita boleh dapatkan sudut sepadan dengan 69. Dekat mana? Dekat sini. Dekat C ni. Nampak tak dekat C ni? Kita boleh dapat dia punya nilai adalah 69. Okay, lagi satu sebab BCD ni dia garis lurus. Okay, dia macam ni. B, C, D. BCD adalah garis lurus. So kalau dekat sini 111, dekat sini berapa? Dekat sini. Kan dia garis lurus adalah 180 darjah. So berapa kalau sudut dekat sebelah dia 111, sebelah sini berapa? Kat sini. Kat sini. Berapa tu? Kita dapat 180 tolak dengan 111 darjah. Okay, cuba awak tekan kalkulator dapat berapa? 69. Okey, dapat 69 juga. Okey, maksudnya dekat sini adalah 69. Maksudnya dia sama dengan sudut yang dekat atas tu sebab dia adalah sudut sepadan. Okey, sorry dia punya gambar ni macam tak ni sangat. 69. Okey. So sekarang ni kita nak cari Y. Okey, dia punya gambar macam ni lah. Contohnya dekat sini. BCD. Okey. Yang ini dekat sini. Okey, kat sini adalah 27 darjah. Sini 69, sini 27. Nampak? Sini 69. Sini 27. Boleh tak kita cari Y berapa? Dalam satu segitiga, Y sama dengan Y. Segitiga dia punya jumlah adalah 180 darjah. So kita dah ada 27, tolak 27 darjah, tolak dengan berapa? 69 yang kita cari tadi. Okey, tekan kalkulator dapat berapa? 84 darjah. Okey, 84 darjah. Gambar dia memang tricky sikit lah. So jawapan untuk soalan B bagi nilai Y adalah 84 darjah. Okey, so dekat sini. Okay, jadi dekat sini tadi kita kira kita akan dapat 84 darjah. Sebab dekat sini bila kita kira 69. So ingat kalau segitiga jumlah dia adalah 180 darjah. So kita dah ada 27, kita ada 69. Yang balance tu kita tolak sahaja untuk dapatkan nilai Y. Okey, so untuk soalan C nanti awak boleh cuba buat. Okey, kalau awak faham dan ada soalan awak boleh tanya dekat cikgu. Okey, cikgu nak masuk yang terakhir punya objektif untuk hari ini. Okey, apakah sudut dongak dan sudut tunduk? Okey kelas, kalau kita mendongak,
Okey, dongak kita pandang ke mana? Atas. Kalau kita dongak. Okey, Atas. pandang atas. Pandang Kalau atas. tunduk kita pandang mana? Bawah. Pandang bawah. Okey, so kita tengok apa kena mengenanya dengan pandang atas dan pandang bawah. Okey, contoh dekat sini. Cikgu bagi soalan kebat dulu. Okey. So, cikgu nak baca. Hafizah telah ditugaskan untuk mengambil gambar semasa majlis perkahwinan kakak dia. Okey. Terangkan bagaimana pengetahuan garis seperti garis selari dan pengetahuan seperti sudut dongak dan sudut tunduk dapat membantu dia mengambil gambar dengan baik. Macam mana? Kalau kita mendongak, contoh kita nak tengok matahari dekat atas, kita kena kita punya kepala naik atas. Kalau kita tunduk, maksudnya kita kena tengok ke bawah. Ada tak orang yang ambil gambar kahwin, tunduk je dekat bawah. Nampak tak pelamin dekat belakang? Tak. Tapi kalau kita dongak Tak. sangat naik atas, nanti nampak dia punya shilling dekat atas. Betul tak? Tak Betul. nampak pula Betul. pelaminan orang. Jadi kita kena tahu macam mana nak adjust kita punya sudut dongak dan sudut tunduk bersama dengan garis selari. Okey, contohlah, cikgu bagi gambar dekat sini. Ni gambar apa ni? Gambar Pengantin. pengantin. Okey, pengantin ni duduk dekat apa tu? Kat tangga tu Tangga. tak? Okey. So tangga ini adalah garis selari. Kalaulah apa Hafizah tadi tu dia ambil gambar, dia tidak mengambil kira garis selari, sudut tunduk dan sudut dongak. Adakah dia akan dapat gambar macam ni? Tak. Dia mesti akan dapat gambar tu macam sengit kan? Macam orang yang tak pandai ambil gambar. Sebab itulah kita ada fotografer. Sebab fotografer dia boleh adjust betul-betul kamera dia untuk ambil gambar nampak line tu straight sahaja. Okay, ini contoh selingan lah. Okay, dekat sini cikgu bagi gambar. Siapa tahu ini gambar menara apa? Menara ini terletak di Perak. Okey, nama dia adalah Menara Condong. Okey, kenapa dia condong? Sebab dulu sebenarnya menara ni tegak. Tapi bila ada air ataupun banjir, bangunan ni dia jadi macam sengit sikit, condong sikit. Sebab itulah kita panggil dia Menara Condong. Okey, so dekat sini, kita punya orang dekat sini, dia tengok atas menara tu kan. Okey, dia tengok dekat atas tu. Jadi daripada orang ini, daripada mata dia, tengok ke atas. Okey, daripada situ kita akan buat satu segitiga bersudut tegak. Okey, so dia akan bina macam ni lah. Okey, ini adalah pandangan dia. Dia akan tengok ke atas. Okey, so bila dia tengok ke atas, maksud dia sedang mendongak. Okey, daripada sini kita perlu bina satu segitiga. Dia akan jadi daripada orang tu dia akan buat satu garis mengufuk. Garis mengufuk tu garis straight macam ni. Okey, dan kita akan sambungkan kedua-dua garisan tersebut. Okey, so apabila melihat objek pada aras lebih tinggi, sudut A, nampak ni sudut A, dikenali sebagai sudut dongak. Sudut A, sudut dia mesti berada dekat dengan mata dia. So ni mata dia, sudut A tu mesti dekat sini. Okey, boleh faham tak sudut dongak tu dekat mana? Boleh. Mesti berdekatan dengan mata. Jangan buat dekat sini. Dekat sini salah. Okey, kalau sudut tunduk, okey, orang ni dia tengok kat bawah. Apa yang dia tengok dekat bawah tu? Gambar apa? Kucing. Gambar kucing. So bila dia tengok ke bawah, mata dia ke bawah. Okey, so untuk kita buat dia punya segitiga, kita tak boleh buat macam ni. Macam ni tak boleh. Okey, dia mesti akan jadi, dia kena buat ke atas macam ni. Bawah ni dia turun ke bawah, mata dia ke bawah. Dan sudut dia akan berada di bahagian mata. Nampak ni mata dia. So sudut tu kena ada dekat sini. Okey, jadi dia akan jadi straight macam ni dan turun ke bawah. Okey, sudut ini mesti bersudut yang tirus. Dia mesti macam ni. Jadi ini kita panggil dia sebagai sudut tunduk. Okey,
contoh kita jawab soalan dekat dalam buku modul muka surat 59. Okey, ini kita nak lukis. Jadi gunakan pembaris, okey. Pada setiap raja di bawah, lukis dan label. Okey, lukis dan label X untuk mewakili sudut dongak atau sudut tunduk yang dinyatakan. Okey, kita tengok dekat soalan A, sudut dongak. So sudut dongak mesti tengok dekat atas. Q dari P. Sudut dongak Q dari P. Okey, cikgu nak awak bulatkan dari P. Dari P. Bulatkan dari P. So kita punya anak panah tu, okey, mesti bermula daripada P. P tu budak dekat bawah ni lah. Okey, ambil pembaris, gariskan dengan lurus. Dia tengok ke atas. Tengok ke atas. Okey, awak buat lurus lah. Cikgu tak ada pembaris. So cikgu tak boleh buat lurus. Okey, gunakan pembaris. Buat macam tu. Okey. Okey, cuba awak buat macam mana dia punya sudut dongak. Sudut dongak dekat mana? Sudut dongak mesti berada dekat dengan mata. Okey, cuba lukis dahulu sudut yang ada sudut tegak tu. So, bila macam ni, garis mengufuk dia akan jadi macam ni. Okey, dan akan turun ke sini. Ni 90 darjah. Okey, jadi dekat mana kita nak labelkan sudut X? Dekat Q ke dekat P? Dekat layang-layang ke dekat budak ni? Kat mana sudut dongak? Dekat budak. Dekat budak. Okey, ingat mesti berada dekat mata. Okey. Sebab dia kata dari P. Dari P maksudnya sudut tu, sudut X tu mesti berada pada budak tu lah. Okey, so dekat sini. So ini adalah sudut X. Okey, awak buat X dekat situ. Okey. Kita main lukis hari ni. Okey, yang kedua. Nanti kita akan tengok macam mana sudut tu berubah daripada mata pergi kepada layang-layang. Untuk gambar lain lah. Okey, so untuk soalan B, sudut dongak juga. Okey, sudut dongak dia nak tengok atas. F dari E, bulatkan dari E. E. So daripada E ni, okey, lelaki ni dia akan tengok aeroplane. Kapal terbang dia tengok dekat atas. So daripada mata E pergi ke atas. Macam tu. Kemudian buat segitiga bersudut tegak. Mesti buat garis mengufuk dulu. Iaitu garis horizontal lah yang melintang. So daripada sini pergi sini. Macam ni. Kemudian sambungkan sahaja. Okey, sini dia punya 90 darjah. Okey, tadi dia kata dari E. Kita labelkan sudut X. Di mana? Dekat orang dari tu. E. Dekat orang ni. Sebab dia punya soalan dari E. Okey, so kita buat dekat sini. So ini adalah sudut X. Sebenarnya dia kena buat garis putus-putus tau. Tapi cikgu tak boleh buat garis putus-putus kat sini. Okey, soalan C. Sudut tunduk. Tunduk tengok atas ke tengok bawah? Sudut tunduk. Tengok Bawah. Bawah. Tengok bawah. Sudut tunduk M dari L. Dari L. L tu gambar kereta ke gambar helikopter? Helikopter. Helikopter. So dari L. Itulah gunanya bahasa Melayu. So kena mula daripada L. Daripada L dia tunduk ke bawah. Dia tunduk. Alamak, ni saya ingat pula. Okey, buat daripada L tunduk ke bawah. Okey. So awak pun buat garisan L tunduk ke bawah. Okey, sekarang ni dekat mana kita nak buat dia punya garis mengufuk. Garis mengufuk ni garis yang ni tau. Yang straight ni. Dekat atas ke dekat bawah? Atas. 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 Kenapa dekat atas? Sebab dia Wah. sudut tunduk. Dia sudut tunduk. Okey. Sudut tunduk ni dia punya garisan mengufuk dia dekat atas. Dan sambungkan sahaja dekat sini. Ini dia punya 90 darjah. Hai. Awak lukis dah betul-betul ya.
Okey. Cikgu lukiskan lagi sekali. Siapa lukis sengit-bengit macam cikgu buat ni, bawa dia baris ya awak Okey, kelas dekat mana nak label X? Dekat L ke dekat M? Helikopter. Yeah. Helikopter L. Helikopter. Sudut tu mesti tirus. Dia mesti yang macam tu bucu dia. Okay, so dekat sini kita punya sudut X. Dia memang nampak senang lah cikgu lukis-lukis je. Tapi salah lukis habis. Okay. Last one. Sudut tunduk S. Sudut tunduk. Tunduk tengok bawah. Dari R. Dari R. So kat mana nak mula dulu? Dekat S ke dekat R? Dari. R. R. Daripada R ke mana? Ke macam ni ke? Straight ke? Tak, ke bawah. Ke Bawah. bawah. Sebab dia tunduk. Tunduk tengok bawah. Okay, so awak lukislah dia tunduk ke orang S tu. Okay, dia tunduk ke bawah. Okay. Macam mana kita nak buat dia punya garisan mengufuk? Garis yang straight tu dekat mana? Bawah ke dekat atas? Atas. Atas. Sudut tunduk ni mesti garis mengufuk dia berada di atas. So dekat sini. Okay, sambungkan ke bawah. Okay, sini saya darjah. Di manakah sudut X? Pada R atau pada S? R. 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 Alah, betul ke dekat R? Betul Betul. ke? Betul. Betul. Okay, Betul. so kata kunci dia untuk kita labelkan sudut dongak atau sudut tunduk, dia bergantung kepada daripada mana? Dari E. So dekat E lah dia punya sudut. Dari L. So dekat L lah dia punya sudut. Dari R. So dekat situlah dia punya sudut. Okay, boleh faham dekat situ? Boleh. Boleh. Awak dapat lukis. Okay, kejap sebelum kita tamat. Ada satu lagi. Okay, cikgu nak tunjuk. Okay, katakanlah cikgu ada satu orang Didi. Okay, cikgu lukis macam ni. Pada satu hari, dia sedang berjalan-jalan. Okay, lepas tu dia tengok matahari. Untuk tengok matahari, apakah sudut yang akan digunakan? Sudut dongak atau sudut tunduk? Sudut dongak. Okay, dongak. Dia dongak ke atas nak tengok matahari. Sebab matahari dekat atas. Okay. Soalan ni dia tak bagi tahu dari mana-mana. Okay. Dekat mana kita nak buat dia punya sudut dongak? Daripada orang Lidi. Daripada orang Lidi pergi mana? Matahari. Matahari. Macam ni. Macam ni. Jadi dekat mana sudut yang kita kena labelkan? Kalau sudut Dekat X untuk orang sudut Lidi. Orang Lidi. dekat orang Lidi. Tiba-tiba, okey, lepas dia berjalan-jalan tengok matahari, dia terjumpa seekor kucing. Okey, anggaplah ni kucing cikgu tak pandai lukis. Okey, kucing. Kesian kucing ni, dia nak bagi makanan. Okey. So macam mana dia nak buat sudut tunduk untuk melihat kucing tersebut? Sudut tunduk. Macam mana? Daripada mana? Daripada kucing tengok dia ke dia tengok? Daripada orang Lidi tengok kucing. Daripada orang Lidi tengok kucing. Okey, lepas tu kat mana garis mengufuk dia? Ni sudut tunduk Dekat atas. Dekat bawah. Sudut tunduk. Sudut tunduk. Atas. Dongak dia macam ni. Sudut tunduk dia dekat atas. Dia macam ni. So dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi kat sini. Okey, sudut tunduk lelaki ini kepada kucing. Jadi dekat mana cikgu nak labelkan untuk huruf X? Orang Lidi. Orang Lidi. Tak pernah Didi. So dekat sini sudut X. Okey, boleh faham dekat situ? Boleh. Okey. So untuk kelas kita pada hari ini. Okey, so tamat. Sebelum kita tamatkan kelas, cikgu nak awak buat refleksi. Okay, kejap cikgu sharekan dekat. Okay, boleh tengok dekat Google Meet, dekat ruangan mesej. Okay, tekan link tersebut. Okay, cikgu nak awak respon untuk hari ini.
Apakah, kalau boleh tekan, kalau tak boleh tekan tak apa, tak ada masalah. Cikgu faham. Okey, bagaimanakah pembelajaran hari ini? So adakah kamu faham? Link yang bagi tu saya tak boleh tekan. Yang boleh tekan, tak boleh tekan tak apa, tak ada masalah. Yang tak boleh tekan, tulis dekat mesej. Okey, yang tak boleh tekan, tulis dekat mesej. Tulis apa cikgu? Tulislah faham ke, bosan ke, tak seronok ke, mengantuk ke, nak tidur ke. Okey, tulis ramai-ramai. Senang je, cikgu tak suruh awak buat peperiksaan pun. Okey, so setakat ni dah ada 8 orang yang respon. Alright, 9 orang. Lagi mana kawan-kawan yang lain? Okey, lagi-lagi. Okey. Kalau nak tulis yang negatif pun tak apa. Cikgu tak tahu siapa yang komen, tak ada masalah. Wah, tulis bahasa Cina ya. Memang cikgu tak faham lah bahasa Cina macam mana ni. Itu Korea. Okey. Okey, so siapa yang dah 18 orang submit, 19 orang, 20 orang, very good. Okey, so siapa yang dah submit, terima kasih. Jangan lupa hantar kerja hari ini di dalam grup Telegram masing-masing. Okey, jangan lupa isi kehadiran yang akan cikgu berikan dalam Telegram masing-masing. Okey, jika tak ada apa-apa lagi, terima kasih untuk kerjasama semua. Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera, jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Wassalamualaikum. Cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Cikgu. Alright. Okay, take care. Cikgu nak duduk raya. Mana ada raya-raya sekarang? Kerja tak buat nak duduk raya Okey, terima kasih. Boleh hantar cikgu? Tak ada. Tak, kerja sekolah boleh hantar. Yelah hantarlah. Hantarlah dalam grup. Bye, Assalamualaikum. Okey, salam.